Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah kita buka majlis kita dengan ummul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amma ba'd. Di tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pertama dan selama kita merafakkan setinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya pada pagi ini dapat kita bersama, alhamdulillah, untuk kita teruskan tadabbur surah As-Saff. Jadi saya kasih kepada tuan-tuan dan puan yang mana sudi bersama dengan kita lagi pada pagi ini, dan juga yang sudi memberikan sumbangan kepada Akademi Tadabbur untuk kita menjayakan kuliah-kuliah kita ini, insyaAllah. Di Puan Rosini. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik. Jadi pada pagi ini insyaAllah kita sambung dan kita masuk kepada perbincangan ayat yang pertama daripada surah As-Saff. Baik, sebelum itu, jika kita melihat perbincangan kita pada minggu yang lalu, kita telah menyebutkan tentang perbezaan Allah Subhanahu wa taala memulakan ayat-ayat dalam surah Tasbihat ini ataupun surah Al-Musabbihat ini, iaitu dengan perkataan yang berbentuk masdar, yang ini tidak mempunyai ataupun tidak terikat dengan zaman ataupun waktu dan tempat. Kemudian datangkan dengan fi'lul mudhari' yang menunjukkan kepada sesuatu yang sentiasa berlaku ataupun yang berlaku sekarang dan yang berlaku akan datang. Kemudian kita sebutkan ada juga fi'lul madhi yang menunjukkan perkara ataupun yang telah lalu. Dan kita juga menyebutkan fi'lul amr yang menunjukkan kepada sesuatu yang berlaku sekarang dan juga yang akan datang. Baik. Jadi kesimpulan yang kita dapati daripada permulaan yang berbeza-beza ini adalah keperluan untuk kita memuji Allah Subhanahu wa taala itu tidak tergantung kepada masa, pada bila-bila masa, dan kenapa perlunya kita bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala, kerana bila kita sebut masdar, jadi dia bermakna mutlak, makna kemutlakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala kerana Allah berhak dipuji, kerana dia adalah Tuhan kita dan kita adalah hamba-Nya. Dan begitulah makna bila Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah yang lain selain daripada surah Al-Isra yang bermula dengan masdar, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan tentang bagaimana Allah ini mustahakun tasbih. Allah Subhanahu wa taala ni berhak untuk mendapat tasbih daripada hamba-hambanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memulakan ayat surah As-Saff ini dengan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard
wa huwal azizul hakim. Maksudnya, segala yang ada di langit dan yang ada di bumi tetap mengucapkan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Dialah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Baik. Jadi ayat ini yang pertama menunjukkan kepada seisi langit dan bumi bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan sebutkan dari sudut aspek lughawinya, bahasanya, dan juga kita akan sebut dari sudut aspek kenapa Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang pertama menyebutkan tentang apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi ini bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang pertama, bila kita menyebutkan perkataan sabbahalillahi ma fis sama', yakni sabbahalillah, adanya lam di situ, apa peranannya? Apa peranan bila kita sebut sabbahalillah, lam di situ? Sedangkan di dalam Al-Quran, dalam ayat-ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala ada juga mendatangkan sabbahahu ataupun sabbihu, kan? Baik. Jadi lam di sini, bila kita tengok sabbaha lillah, lam di sini dia merujuk kepada litta'lil ataupun li'ajli. Ya, ini menunjukkan kepada tujuan. Tujuan kenapa kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh macam kalau kita sebutkan dalam Al-Quran ada menyebutkan tentang fasalli li rabbika. Kalau kita sebut fasalli rabbaka dan solatlah kepada Tuhanmu, ini itu adalah satu statement yang betul. Jadi bila kita katakan sabbahahu, dia merujuk kepada perbuatan, nak menggambarkan perbuatan tasbih. Maka saya membezakan di antara terjemahan sabbahalillah dengan sabbahahu adalah sabbahahu membawa maksud kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu perbuatan yang normal. Namun apabila kita nak merungkaikannya ataupun kita nak menyebutkan sesuatu perbuatan itu dengan tujuannya ataupun dengan niatnya, berserta niatnya sekali, maka kita menyebutkan sabbahalillah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut kepada Nabi SAW, fasalli li rabbika, dan solatlah kepada Tuhan. Baik. Itu yang pertama. Yang ini dari sudut makna sabbahalillah dengan sabbahu, bezanya adalah dari sudut bila adanya lam, soalan kita sebut sabbaha li ajlillah, kita bertasbih kerana Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, bila kita melihat di dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala ketika mana mendatangkan dengan lam sabbahalillah, yusabbihulillah dan sebagainya, maka kita melihat ia merujuk kepada sesuatu yang berakal. Ini makhluk seperti mana manusia, malaikat, jin, dan sesuatu yang tidak berakal. Ini maknanya makhluk-makhluk yang lain. Bulan, matahari, makna kehidupan lautan, kehidupan di dalam hutan dan sebagainya. Jadi bila Allah Subhanahu wa taala menggunakan lam ini, dia menunjuk juga kepada makna mencakupi. Ini keseluruhan apa yang ada di langit dan di bumi, tak kira yang berakal, tidak berakal, semuanya bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala.
Sedangkan sabbahahu ini khusus kepada orang yang berakal. Khusus kepada orang yang berakal. Saya tak pasti tuan-tuan ada nampak ke PDF yang bahasa Arab ni? Nampak Ustaz. Nampak Adanya betul Nampak lah Ustaz. yang bahasa Arab ni betul lah tu saya share. Baik. Jadi dia nak tunjukkan yang ni juga saya memetik daripada kitab ni adalah tafsir bayani daripada oleh Syekh Fadil Samirai. Baik. Jadi beliau membawakan beberapa contoh tentang yang saya sebutkan tadi, ta'lil. Saya kira tuan-tuan dan puan mungkin familiar dengan Syekh Fadil Samirai kerana Ustaz Ihsan dan membincangkan kitab ta'bir Qurani. Baik. Jadi bila kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala contoh menyebutkan wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Ini daripada malam, wa minal lail fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Jadi ayat ini disebut dalam surah Al-Insan, cerita tentang manusia. Fokusnya kepada manusia. Dalam surah Qaf pun sama, wa minal laili fasabbihhu wa adbaras sujud. Fasabbihhu, jadi menunjukkan perbuatan manusia yang bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak didatangkan dengan lam. Tapi ketika mana didatangkan dengan lam, maka dia merujuk kepada semua gabungan. Jadi boleh jadi berakal, boleh jadi tidak berakal. Okay, itu satu. Kemudian kalau kita tengok sabbahalillah, ia lebih bersifat umum, membawa maksud dia meliputi dari sudut pentasbih. Kalau tadi kita kata pentasbih kan, ini untuk orang berakal dan tidak berakal, semua yang mentasbih. Ataupun dari sudut waktu tasbih. Yang mana kalau kita tengok perkataan sabbahahu selalunya digunakan untuk satu individu. Jadi orang ataupun satu kelompok yang khusus, contoh kelompok orang beriman ataupun individu, sebab dalam Al-Quran ada juga menyebutkan tentang Nabi dengan perkataan sabbahu, yakni Nabi bertasbih. Jadi ada yang menunjukkan kepada individu dan ada yang menunjukkan kepada kelompok. Kelompok untuk kelompok orang beriman. Dan ia juga merujuk kepada masa yang khusus. Masa yang khusus biasanya. Ini sebagai contoh yang saya bawa, wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Ini daripada daripada sebahagian malam, maka orang beriman itu dia akan sujud dan bertasbih. Ini sepanjang dalam waktu tempoh yang panjang. Jadi maknanya dia ada waktu khusus sebahagian daripada malam. Sedangkan kita baca ayat perbincangan kita, sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi dia menunjukkan kepada mudawamah, menunjukkan kepada sesuatu yang berlaku berterusan, tanpa henti. Ini tak kira masa. Baik. Cuma persoalan ni, di dalam surah An-Nur, Allah Subhanahu Wa Taala ada mendatangkan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Ya, ini wal ghuduwi wal asal ni maknanya menunjukkan kepada waktu siang, malam. Jadi nak sebutkan tentang, dia ada sebutkan waktu, tapi ghuduwin ini pun maknanya dia adalah jamak. Yang menunjukkan kepada banyak siang dan malam, menunjukkan kepada sesuatu dan tempoh. Kalau tadi ayat, kalau kita tengok sabbihu tadi, wa minal lail, ini sebahagian malam. Malam panjang, ini sebahagian. Tapi kalau sebutkan sabbahalillah ataupun yusabbih lahu, dia menunjukkan satu tempoh yang sangat-sangat panjang.
Dan membawa maksud, akhirnya kita faham ia membawa maksud berterusan. Baik, itu yang pertama. Jadi kita dapat manfaatnya daripada sini, tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memuji Allah Subhanahu Wa Taala ni memang berhak ni, dan kita perlu melakukan sentiasa. Bila teringat, maknanya kita sebutkan tasbih memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab kehidupan kita pun maknanya apa yang kita ada, bahkan kita bercakap, kita mendengar, kehidupan nafas nyawa kita itu sendiri adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian perbahasan yang kedua. Kalau kita melihat pada ayat yang pertama ini, Allah Subhanahu Wa Taala mengulangi perkataan ma. Tengok di sini adalah different surah. 57 adalah surah Al-Hadid, 59 adalah surah Al-Hasyr, dan 61 adalah surah As-Saff. Ini nombor-nombor di sini 57 surah Al-Hadid, 59 surah Al-Hasyr, dan 61 adalah surah As-Saff. Baik. Kalau kita tengok, Allah Subhanahu Wa Taala sebut sabbahalillahi ma fis sama, dalam surah Al-Hadid. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Kemudian dalam surah As-Saff dan surah Al-Hasyr, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan juga pada surah 59, ini surah Al-Hasyr pun sama, sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Baik. Jadi kenapa di dalam surah As-Saff ini mengandungi pengulangan ma? Apa maksud ma? Baik. Jadi ma ni membawa maksud ataupun peranannya itu adalah lil munasib, iaitu dia bersangkutan, munasabah dia dengan apa yang nak diceritakan kemudiannya. Jadi hikmah pengulangan ma ni sekurang-kurangnya ada 3. Jadi kalau kita tengok ayat seterusnya selepas ayat yang mana ada pengulangan ma itu, akan membicarakan tentang apa yang ada di dalam bumi tersebut, ini tentang penduduk bumi. Sebab ma ni kalau kita terjemahkan maknanya telah bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Maknanya ma di situ, pengulangan ma itu menunjukkan kepada perkataan apa yang ada di dalam di bumi, apa yang ada di. Baik. Jadi kalau kita tengok, sebab tu saya bawa bukan 2 ayat, sebab kita boleh buat comparison. Yang mana pada ayat surah 57, surah Al-Hadid, ayat kedua membicara tentang apa? Lahu mulkus samawati wal ard. Sekali lagi maknanya Allah Subhanahu Wa Taala ulang perkataan samawati wal ard. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang ini bicaranya itu adalah bicara tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini tidak ada bicara tentang makhluk pada ayat seterusnya. Sebab itu kita kata malil munasib. Yang ini dia munasabah kepada ayat yang akan datang selepasnya. Sedangkan pada ayat surah Al-Hasyr yang sebelah sini, sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Kita tengok ayat keduanya apa? Wallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awwalil hasyr. Yang ini cerita tentang penduduk bumi, iaitu dikeluarkan, yakni peristiwa surah Al-Hasyr ni maknanya peristiwa Bani Nadir lah. Yang dikeluarkan orang Yahudi Bani Nadir daripada kawasan ataupun perkampungan mereka. Yang cerita apa yang ada berkaitan dengan penduduk bumi. Sama juga dengan surah As-Saff. Ceritanya berkaitan dengan orang beriman. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard
wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu berkata-kata sesuatu yang kamu tak mahu lakukan? Baik. Okey. Itu yang pertama. Hikmah penggunaan ma. Baik. Dan kita tengok tadi dalam surah Al-Hadid, tidak diulangi ma itu menunjukkan langit dan bumi ini berada di bawah satu kekuasaan. Ya, ini menunjukkan kepada dia berada dalam satu saitarah, satu penguasaan. Ini satu kekuasaan. Sebab itu kemudian Allah sebut lahu mulkus samawati wal ard. Tak ada beza di langit ke, di bumi ke, tetap juga ianya adalah, maknanya Allah Subhanahu wa taala sebagai raja mulk. Allah Subhanahu wa taala penguasa mulk. Al-mulk ini penguasa. Ini Allah Subhanahu wa taala tetap sebagai penguasa. Ini tidak dibahagi-bahagikan. Semua sekali yang berada di dalam langit dan bumi, apa yang ada di langit dan bumi itu berada di bawah saitarah, di bawah maknanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang esa. Berbeza dengan diulangi ma. Kenapa disebutkan ma? Untuk menunjukkan bahawa tadi kita sebut sabbaha tadi pun, lillah pun adalah menunjukkan kepada meliputi. Ma itu juga menunjukkan kepada meliputi segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Ini yang menunjukkan kepada tidak terkecuali. Sesiapa apa pun yang ada di langit dan di bumi ini, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma tinggal lagi siapa? Manusia. Semua makhluk bertasbih kepada Allah Subhanahu taala. Baik. Kemudian kita melihat kemudian perbahasannya adalah dari sudut perkataan as-samawat. As-samawat. Yang pertama, kalau kita tengok dari sudut penulisan, resam, dari sudut resam, perkataan samawat ini kebanyakan ataupun kita kata boleh hampir semua as-samawat ini disebut ataupun ditulis dengan dari sudut resam Usmani. Kalau tuan-tuan tengok resam Usmani, makna dia tulisan dia begini. Yang pertama ni, tulisan dia macam ni. Yang mana dia akan ada alif kecil pada mim dan alif kecil pada waw. Dan disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 190 kali. Sedangkan dalam surah Fussilat ayat 12, sekali sahaja Allah Subhanahu wa taala menyebutkan samawat itu dengan adanya alif. Alif yang maknanya alif yang berdiri betul. Selepas huruf waw. Walaupun memang kita baca samawat. Ini baca dengan panjang, mim panjang, waw pun panjang. Kerana ada alif kecil. Tapi maknanya dalam surah Fussilat ayat 12, Allah Subhanahu wa taala sebut samawat. Baik, kalau kita cuba tengok dalam surah Al-Fussilat ayat 12. Surah yang ke-44. Maaf. Surah 41. Baik. Yang ni mengikut resam Usmani, kalau ikut legasi Quran ataupun Nobel Quran. Sebab kita ada website-website yang mana dia tak mengikut resam Usmani. Contohnya tanzil.net. Jadi kalau kita melihat, kita tak akan nampak ada perbezaan di antara bentuk penulisan.
Ini dalam bab Rusam. Baik. Allah Subhanahu wa taala sebut pada ayat 12, faqadahunna sab'a samawatin fi yawmaini wa auha fi kulli sama'in amraha wa zayyanaha as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa hifdha dzalika taqdirul azizil alim. Lalu ia menjadikan 7 langit dalam 2 masa dan ia memberitahu kepada tiap-tiap langit akan urusan dan keperluannya masing-masing. Baik. Jadi persoalannya adalah kenapa langit itu didatangkan dengan adanya alif selepas waw. Kenapa majoritinya tidak ada? Jadi kerana pada ayat ini, antaranya pada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sesuatu yang besar dan sesuatu yang sukar manusia faham. Bila kita katakan langit dan bumi ni diciptakan dengan 6 masa. Saya sebut dalam surah As-Sajadah dulu. Ini kita ada pelbagai tafsiran tentang makna 6 masa. Tapi yang kita faham 6 masa ini bukanlah tafsirannya 6 hari. 6 masa tu ada pelbagai tafsiran. Cuma kalau tafsiran 6 hari itu adalah tafsiran yang tidak kuatlah dari sudut pendapat. Jadi kita nak fikirkan tentang 6 masa. Dan ini disebutkan 2 masa. Bahkan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sebut wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin. Dan ia menjadikan di bumi gunung ganang yang menetap bersegam di atasnya serta ia melimpah berkat padanya. Ia menentukan ada padanya bahan-bahan keperluan hidup penduduk sekadar yang menyamai hajat yang diminta dan dikehendaki. Semua itu berlaku dalam 4 masa. So apa maksud 4 masa? Apa maksud 2 masa? Jadi kata Syekh Fadl, dia menyebutkan bahawa ia menunjukkan kenapa didatangkan dalam bentuk yang berbeza supaya manusia ini ambil perhatian. Sampaikan kepada cara tulisan itu berbeza supaya menggesa mengambil perhatian kepada sesuatu yang besar. Sesuatu yang manusia tak boleh nak faham sekadar sekali lalu. Ini perlu diteliti dari sudut aspek sainsnya, dari sudut maknanya pelbagai sudut. Jadi sebab itulah Allah Subhanahu wa taala mendatangkan sekali kerana dia dalam konteksnya adalah menceritakan tentang sesuatu yang besar dan sesuatu yang sukar difahami. Sebagaimana samawat itu berbeza dengan penulisan dia yang lain. Ini ada sesuatu yang ganjil ataupun sesuatu yang sukar nak difahami daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala nak sebutkan daripada ayat-ayat tersebut. Baik. Sebab itu kita tengok didatang dalam bentuk yang ganjil supaya manusia ini ambil tahu. Kita boleh perasan kalau maknanya kita baca dan kita meneliti, orang yang mengkaji maknanya dia akan perasan beza cara penulisannya itu. So ayat ini kita sebutkan tadi berbicara tentang aspek takdir, yang ini qadar. Takdir bukan takdir penentuan, yang ini takdir ni maknanya tempoh penciptaan langit dalam 2 masa dari 4 masa, yang 4 masa daripada keseluruhan 6 masa. Jadi perkara-perkara itu adalah sesuatu yang perlu maknanya diberikan perhatian yang lebih. Ini bagi orang yang mengkaji lah. Ini maknanya kena tengok lebih. Jadi sebab itu Allah datangkan dengan sesuatu yang ganjil. Baik. Kemudian dalam Quran sebagaimana ma'ruf, ini kita ada perkataan as-samawat dan juga as-sama. Walillahi ma fis samawat. Itu as-samawat. Wa anzala minas samaa'i ma'an. Ini Allah Subhanahu wa taala turunkan daripada langit ini air. Jadi penggunaan as-samawat, maaf saya tak sebut di situ, penggunaan as-samawat ini dia merujuk kepada penggunaan berkait dengan keagungan, berkait dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, as-samawat. Tapi bila digunakan perkataan as-sama,
as-sama' ini adalah penggunaan berkait dengan apa yang kita boleh nampak ataupun apa yang kita boleh lihat di atas kepala kita. Ya. Sebab itu ketika mana Nabi SAW dalam peristiwa perubahan kiblat kan, Nabi buat apa? Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Kami telah melihat kau sedang maknanya menoleh tengok ke langit. Ini perkataan sama, wa anzala minas sama'i ma'an. Yang turun daripada sama. Jadi perkataan sama itu apa yang kita boleh nampak sama langit. Sebab samawat tu sab'a samawat, 7 lapisan langit ni, wallahu alam dari sudut maknanya di manakah lapisan pertama pun, walaupun adalah beberapa perbincangan, tapi nak sebutkan yakni akhirnya manusia ini tidak dapat mengetahui dari sudut apakah lapisan-lapisan langit tersebut. Di as-sama' ni biasanya digunakan pada benda yang kita boleh nampak, langit yang kita boleh nampak. Yang turunnya cuaca, kejadian apa yang berlaku kelihatan di langit, datangnya maknanya awan-awan dalam surah Ad-Dukhan, apa yang terjadi pada langit. Dan disebutkan as-sama' disebut sebanyak 100 kali. So sangat bertepatan bila kita tengok balik, bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut sabbaha lillahi ma fis samawat, kerana ayat ini nak menceritakan tentang keagungan dan kekuasaan Allah. Dan diakhiri dengan wahwal azizul hakim. Baik. Kemudian ini yang penting. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan tasbih langit dan juga bumi? Ini setelah kita faham dari sudut makna bahasa ataupun dari sudut bahasanya ataupun kita bayan, kenapa persoalannya kenapa Allah mulakan dengan tasbih langit dan juga bumi? Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan bahawa ini kepada manusia, Allah Subhanahu Wa Taala sedia terpuji ataupun sedia dipuji. Maksudnya tersedia dipuji oleh makhluk-makhluk yang lain, walaupun kalau manusia tidak memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kalau makhluk kesemuanya pun Allah tak jadikan memuji Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sedia terpuji dah. Itu yang pertama. Yang kedua, ini menunjukkan kepada isyarat bahawa langit dan juga bumi dan segala yang ada di dalamnya taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan tasbih. Kerana tasbih ini merupakan ibadah. Tasbih adalah bentuk ibadah. Dan ini kata An-Nablusi, dia menyebutkan bahawa dia menunjukkan bahawa manusia ni akhyar, yakni manusia ni diberikan pilihan sama ada untuk bertasbih ataupun tidak. Manusia ni mukhayyar, yakni dia diberikan pilihan. Cuma Allah sebutkan langit dan bumi ni kedua-duanya apa yang berada di dalamnya rupa makhluk-makhluk yang lain semuanya bertasbih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu manusia diberi pilihan sama ada untuk bertasbih ataupun tidak. Cuma ayat ni datang untuk manusia berfikir, iaitu dari sudut kalau langit dan bumi, apa tujuannya diciptakan? Tujuannya diciptakan adalah untuk dan ianya ditundukkan untuk kegunaan dan kesenangan manusia. Apa yang ada di langit, matahari, bulan, ini kita bayangkan kalau tak ada matahari, kita bayangkan kalau tak ada bulan, bintang dan sebagainya. Jadi penciptaan apa yang ada di langit itu adalah untuk kegunaan manusia, untuk kesenangan dan kemudahan bagi manusia. Dan sama juga apa yang berada di bumi. Yang mana satu pandangan yang menarik daripada Imam Ar-Razi, dia menyebutkan bagaimana makhluk antaranya khususnya pokok, sebab dalam Quran banyak menyebutkan tentang pokok kan. Bagaimana pokok ni memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dengar dalam kadang-kadang berkaitan dengan malam Lailatul Qadar kan. Antara tanda malam Lailatul Qadar tu adalah pokok bersujud kan. Yang itu katanya lah, walaupun tak adalah sabit dari sudut maknanya ada hadis menyebutkan hal yang demikian. Tapi nak sebutkan
kalau kita perhatikan pokok, kata Imam Al-Razi, dia sebenarnya sentiasa berada dalam keadaan sujud. Sebab apa? Kalau kita makan, kita makan melalui mulut kita kan. Mulut ni berada di kawasan kepala kita, muka kita, yang berada di paling atas. Macam mana pokok makan? Pokok makan dalam keadaan melalui akar dia. Yang mana akar dia ambil sumber nutrien, air dan sebagainya. Yang ni ibaratnya kalau kita nak tengok pokok tu, kepala dia tu maknanya ke bawah. Yang di atas tu adalah kaki dia. Jadi bila kepala dia berada di bawah, sebenarnya dia sentiasa berada dalam keadaan sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berada dalam sujud macam mana? Kepala kita di bawah kan, di lantai. Jadi nak sebutkan makhluk-makhluk ini sentiasa sujud dan sentiasa bertasbih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan semua yang dicipta itu untuk kamu, wahai manusia, untuk kemudahan, untuk kegunaan kamu pun bertasbih. Jadi kalau kita fikir, adakah patut manusia ini yang diberikan kenikmatan tersebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak bertasbih? Ini satu tamparan dan satu peringatan kepada kita tentang semua makhluk bertasbih. Kita pun kalau hari ni kan ada benda yang viral ataupun ada benda yang orang buat, kita pun sama-sama nak buat. Jadi kita nak jadikan ataupun channelkan ini perasaan eager kita itu nak buat apa yang orang buat itu dalam perkara kebaikan. Bahkan yang buat ni bukan kadar orang yang buat, seluruh langit dan bumi semua buat. Maka kita pun nak buat, mudah-mudahan kita bertasbih pada Allah Subhanahu. Dan kata Syekh Qutb ni biasa maknanya kita melihat selalu dari sudut ruang ataupun skop keimanan ataupun akidah. Beliau menyebutkan ini menunjukkan pegangan, dia berkaitkan dengan surah As-Saff yang menceritakan tentang perjuangan, tentang kita di dalam saf kan, dalam saf. Di pegangan akidah yang diperjuangkan oleh orang-orang beriman, iaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala adalah pegangan alam sediagat ini. Pada bahasa dia alam buana kan. Ini maknanya apa yang kita bawakan ini untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau benar maknanya kita membawakan cara pegangan akidah yang sedemikian, maka ia bertepatan dengan apa yang menjadi pegangan kepada alam sejagat ini. Maka mereka yang membantu agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka langit dan bumi juga quote and quote maknanya membantu mereka. Dalam bahasa mudah maknanya bila kita mengejar akhirat, kita buat maknanya sesuatu perkara kerana Allah Subhanahu Subhanallah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala, untuk yang besarnya tujuan akhirat. Ada tujuan-tujuan dunia, itu tujuan yang dekat, tapi matlamat akhirnya adalah akhirat. Maka dunia itu akan datang kepada kita. Selalu kita sebutkan maknanya kalau orang dalam bisnes ke, orang maknanya dalam bekerja pun, bila kita bermatlamatkan, kita kejar akhirat, maka dunia dan akhirat itu mana kita dapat akhirat dan kita dapat juga dunia. Tapi kalau kita kejar dunia, maknanya kita mendapat dunia sahaja. Akhirat kita pas. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Baik. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ma fis samawati dan kemudian wa ma fil ard? Kenapa tak disebutkan ma fil ardi wa ma fis sama? Pertama, kita faham di dalam Al-Quran selalunya memang aghlabnya langit itu selalu didahulukan berbanding. Hal ini disebabkan dari sudut penciptaan, langit itu tercipta terlebih dahulu berbanding, walaupun ada ayat-ayat yang menceritakan tentang maknanya didatangkan bumi dulu kemudian langit, tapi ada sebab-sebab dia lah. Semua itu mungkin perbahasan yang lain. Tapi nak sebutkan
Majoriti ayat Al-Quran bila sebutkan penciptaan khalaqas samawati wal ard. Ini penciptaan langit dan bumi. Langit dan bumi. Ini didahulukan langit berbanding dalam perbuatan ataupun aktiviti tasbih ini juga. Kalau kita melihat, didahulukan langit kerana penduduk langit yang pertama lebih dahulu bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya para malaikat sebut apa ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala nak menjadikan di atas bumi ini kita manusia khalifah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan kami ini nusabbihu, kami ini bertasbih kepadamu. Jadi menunjukkan bahawa penduduk langit yang pertama lebih maknanya terdahulu bertasbih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ialah sebab langit tercipta terlebih dahulu. Dan juga dia membawa maksud adwam. Maknanya penduduk langit ni lebih selalu mengucapkan tasbih. Sebab termasuk penduduk bumi adalah kita manusia. Walaupun ada binatang, ada maknanya haiwan, tumbuhan yang lain yang selalu bertasbih, tetapi tak semua penduduk bumi, iaitu kita lah manusia, yang mana selalu mengucapkan tasbih berbanding semua penduduk ataupun semua perkara yang berada di langit, malaikat dan juga makhluk-makhluk. Maka didahulukan kerana penduduk langit ini lebih dahulu bertasbih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada awal penciptaan makhluk itu tercipta, maka mereka telah bertasbih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tasbih itu berlaku secara mudawamah, secara berterusan, selalu ungkapkan. Baik. Kemudian kalau kita melihat kepada ayat ini, melihat pada ayat ini, terjemahannya, apa terjemahan yang disebutkan? Segala yang ada di langit dan yang ada di bumi tetap mengucapkan tasbih kepada Allah. Kalau kita nak ikut terjemahan itu, ayat surah As-Saff yang pertama ini sepatutnya dibaca sabbaha ma fis samawati wa ma fil ardi lillah. Sebab apa? Sebab ini telah bertasbih segala yang ada di langit dan di bumi kepada Allah. Tapi kenapa disebutkan sabbaha lillah, seolah terjemahannya telah mengucapkan tasbih kepada Allah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Jadi kenapa berlaku taqdim wa ta'khir? Maknanya mendahulukan. Lillah ini dipanggil jar wa majrur. Lam itu adalah huruf jar, Allah itu adalah majrur. Yang ini didahulukan perkataan Allah dan dikemudiankan perkataan ma fis samawati wal ard. Kerana ayat ini dengan perbincangan yang kita sebutkan tadi, kita sebutkan sabbaha, kita sebutkan tentang as-samawat, yang nak menunjukkan kepada, nak memfokuskan kepada keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat ini nak memberikan fokusnya itu adalah kepada yang berhak dipuji, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan siapa yang memuji, iaitu apa yang ada di langit dan juga apa yang ada di bumi. Jadi apabila nak memfokuskan konteks ayat itu kepada nak menyebutkan Allah lah yang berhak dipuji, maka didahulukan sabbah lillah berbanding ma fis samawati wa ma fil. Jadi sebab itu kita melihat konteks yang dipuji, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala berhak dipuji, kerana dialah Al-Aziz dan dialah Al-Hakim. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala wa huwal Azizul Hakim. Ini dia bertepatan dengan maknanya sifat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di akhir ayat,
di akhir ayat ini. So konteksnya itu adalah konteks sebutkan Allah Subhanahu Wa Taala yang berhak dipuji. Maka didahulukan subhanallah, bahkan yang berhak dan perlu seseorang itu, sesuatu itu bertasbih itu kerana Allah. Lil kita sebutkan tadi, subhanallah. Baik. Wa huwal azizul hakim. Ya, ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard. Tinggal lagi wa huwal azizul hakim. Ya, ini sifat al-aziz dan sifat al-hakim. Baik. Yang pertama, kalau kita tengok ayat ataupun sifat itu didatangkan dengan alif lam. Wa huwal aziz al-hakim. Jadi bila didatangkan dengan alif lam, ia menunjukkan kepada ma'rifah, kepada pengkhususan, kata nama khas, yang membawa maksud tidak ada yang lebih berkuasa dan tidak ada yang lebih bijaksana yang menyerupai Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi yang lebih bijak ataupun lebih berkuasa lah. Yang serupa pun tak ada, maknanya yang lebih lagi tak ada. Jadi Al-Aziz menunjukkan ianya khusus, khas, ataupun yang paling agung, yang paling berkuasa. Al-Hakim yang paling bijaksana di antara yang bijaksana. Baik. Apa makna Al-Aziz? Bila kita sebutkan sifat Allah Subhanahu Wa Taala Al-Aziz, yang pertama selalu kita menyebutkan tentang Al-Aziz ni sebagai maha berkuasa. Tapi dia tidak hanya menunjukkan kepada berkuasa. Sebutkan maha berkuasa kan, menunjukkan kuasa yang mutlak. Dan apa makna kuasa yang mutlak ini? Maknanya kekuasaan itu adalah sesuatu yang mustahil untuk dikalahkan oleh sesiapa pun. Maka itu membawa maksud maha berkuasa Al-Aziz. Dan Al-Aziz ini juga daripada perkataan azza. Kita sebut izzah kan. Izzah. Azza ini menunjukkan kepada kebanggaan. Kita rasa izzah dengan Islam, bangga. Izzah ini menunjukkan juga maknanya kita rasa agung, Islam itu agung sebagai agama yang kita anut. Ya, ini membawa maksud tidak hanya berkuasa, tetapi maknanya ia adalah satu zat yang agung. Kerana apa? Kerana dia dihormati oleh bawahannya. Kalau dia seorang yang berkuasa, tapi dia tidak dihormati, maka dia bukan Al-Aziz. Kita tengok dalam surah Yusuf kan, tentang Aziz Mesir kan, Imratul Aziz, ini wanita yang dikatakan nama Zulaikha tu. Maknanya sebab apa? Suami dia tu bukan raja, dia macam menteri lah, tapi menteri yang mana dihormati, maka disebutkan Al-Aziz, sebutkan Aziz. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala Al-Aziz, yakni berkuasa dan juga agung. Dan kadang-kadang sebab tu kalau kita tengok ada setengah terjemahan menunjukkan Aziz ni maknanya agung. Ini menunjukkan kepada kekuasaan yang mutlak, menyebabkan zat Allah itu agung dan dihormati segala keputusan, segala apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Al-Aziz ini tidak semestinya raja, tetapi ia lebih kepada yang berautoriti. Raja, kalau kita tengok dalam sistem perlembagaan kita pun, maknanya raja ada kebatasannya. Dari sudut autoriti, kadang-kadang diletakkan kepada di bawah badan-badan yang tertentu untuk hal-hal yang tertentu. Contoh hal kesihatan di bawah KKM, hal pendidikan di bawah maknanya KPM, contoh yang berautoriti. Maka Al-Aziz itu Allah Subhanahu Wa Taala Al-Aziz, yang berkuasa, yang maha agung dan juga yang berautoriti. Keluasan makna Al-Aziz itu sendiri. Baik. Kemudian Al-Hakim. Baik, bila kita sebutkan Al-Hakim, dia akan membawa dua maksud, ataupun dia berasal daripada dua maksud. Hakim ini adalah maknanya sirah mubalaghah, menunjukkan kepada yang maha bijaksana. Sama juga Al-Aziz.
Baik. Hakim ini berasal daripada perkataan hakama. Hakama ini adalah yang menetapkan hukum. Kalau yang hakim yang kita sebutkan, hakim maknanya di mahkamah kan, dia ha alif kaf mim, hakim. Dia bukan hakim. Hakim itu adalah sifat, sifat Allah Subhanahu Wa Taala ataupun sifat yang diletakkan. Ini bila kita sebut hakim, hakim dengan alif tu isim fa'il, hakim, yang menetapkan segala sesuatu keputusan. Putusan. Baik. Yang kedua, makna hakim datang daripada maknanya perkataan hikmah yang menunjukkan bijaksana. Jadi yang berautoriti tadi, yang berkuasa, nak sebutkan orang yang berkuasa ataupun yang berautoriti, tidak semestinya dia berhukum dengan bijaksana. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, cantiknya sifat, dua sifat ini digandingkan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala Al-Aziz, maka Allah Al-Hakim. Allah Subhanahu Wa Taala berhak, bila ada autoriti, berhak untuk menghukum manusia. Dalam masa yang sama, Allah juga Zul Hikmah. Allah Subhanahu Wa Taala adalah pemilik kepada hikmah. Dalam surah Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang Allah memiliki hikmah, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hikmah ini kepada sesiapa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. May yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia sebenarnya diberikan perkara yang banyak. Jadi bila Allah menggabungkan di antara Aziz dan Hakim ini, dia menunjukkan kepada kamal sifat. Ya, ini kepada kesempurnaan sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang balik kepada berhak, mustahaqun litasbih. Di awal yang kita sebutkan, yakni Allah Subhanahu Wa Taala berhak untuk maknanya mendapat tasbih daripada orang bawahannya ataupun perkara bawahannya lah, makhluk bawahannya. Ini semua makhluk lah maknanya yang diciptakan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala Al-Azizu Hakim, iaitu yang berautoriti, yang membuat keputusan, dan keputusan itu adalah atas dasar kebijaksanaan. Baik, kalau kita tengok dalam Quran, dalam surah As-Saff sendiri, kalau kita tengok dalam surah As-Saff, surah yang ke-61. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala ada menyebutkan sifat Al-Aziz Hakim ini, kita akan nampak pada ayat-ayat dalam surah As-Saff. Contoh, Allah kata, yuriduna liyutfi'u nurullahi biafwahihim. Mereka ingin menutup ataupun memadamkan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala dengan mulut mereka. Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala, satu, Allah ada cara, dengan kebijaksanaan Allah ada cara untuk menyempurnakan cahayanya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga Hakim, yang mana ketika mana Allah sebut wallazi arsala rasulahu bil huda, ini Allah sebagai maknanya menghantar utusan, ini untuk orang mengambil peringatan daripada utusan tersebut. Kalau orang tak ambil peringatan, maka telah maknanya Allah Subhanahu Wa Taala telah pun memberikan utusan untuk menyampaikan kepada manusia sebagai hujah. Maka kalau manusia tak terima, Allah Al-Hakim mengadili manusia itu dengan adil. Baik. Jadi ayat-ayat kita akan tengok, nanti kita akan sebutkan, semua juga berbalik kepada suasana ataupun kita kata al-jawu, sifat Allah Al-Aziz dan juga Al-Hakim. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Ini bila kita sebutkan tasbih, dengan makna tasbih itu antaranya adalah menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala daripada kekurangan. Dan dalam masa yang sama, bila kita sucikan Allah daripada kekurangan, secara tak langsung kita membenarkan segala sifat kesempurnaan.
Ini itu makna tasbih. Dan sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz dan juga Al-Hakim, wa huwal Azizul Hakim, ya ini sifat iaitu menunjukkan kepada, tadi kita sebut khas kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz dan Al-Hakim. Adanya alif lam itu nak membatalkan syirik. Yang ini tidak ada yang serupa, tidak ada yang sama, bahkan lebih agung dan lebih bijaksana, tidak ada. Batalkan syirik dan sekaligus maknanya membenarkan tauhid. Maknanya Al-Aziz, sifat Al-Azizul Hakim itu membenarkan tasbih. Ya, ini kita mengiktiraf sifat Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan juga kita tasbih. Sebab itu tasbih ini tuan-tuan, ia tidak sekadar makna kata kita mengucapkan kalimah tasbih. Subhanallah, kan kita sebut subhanallah, ataupun tasbih yang mungkin yang kita sebutkan selalu kan, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kalimah, dua kalimah yang ringan di mulut, berat dalam timbangan. Tapi tasbih ini juga dengan cara maknanya kita melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ma fis samawat wa ma fil ard. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Iaitu dari sudut tuan-tuan, kalau ada tuan-tuan yang mana mempelajari dari sudut ilmu apa nama astronomi ke, dalam kalau di bumi arkeologi ke, ilmu sains lah, ilmu perubatan ke dan sebagainya, ilmu-ilmu yang lain, semuanya pelajaran itu adalah dalam kerangka tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tidak ada yang boleh maknanya melakukan apa yang maknanya manusia dapati. Contoh, kalau orang astronomi, dia dapati maknanya bumi ini mengelilingi matahari. Dia ada tempohnya, bulan mengelilingi bumi. Jadi penemuan-penemuan itu menunjukkan kepada ilmu-ilmu yang dipelajari itu membawa kepada tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam erti kata yang lain, maknanya bila kita mempelajari ilmu-ilmu berkaitan apa yang ada di langit, dan tidak hanya khusus pada ilmu agama sahaja, kalau tujuannya benar lillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia juga adalah menjadi satu tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan yang terakhir, bila kita melihat ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan sutun subhanallah. Ini kita bertasbih, apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih. Ini dalam rangka ibadah. Wa huwal azizul hakim. Tasbih, ini membawa maksud tunduk dalam rangka penaklukan. Qahrun. Ini menunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa. Maknanya kadang-kadang raja, bukan raja, maksud kita maknanya raja secara umumnya, dia ditaati kerana dia menakluki apa yang ada di bawah dia. Kerana sebab rasa takut. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, yakni kita beribadah, bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sekadar dalam rangka Allah itu menakluki, Allah itu memiliki kita, tapi dalam rangka ibadah. Jadi dia ada uslub dari sudut targhib dan juga tarhib. Yakni uslub maknanya memberikan pengharapan melalui jalan ibadah dan memberikan rasa ancaman, rasa takut kepada kita dengan meyakini Allah Subhanahu Wa Taala mampu dan memiliki segala apa yang dipinjamkan kepada kita. Huwal Azizul Hakim. InsyaAllah mudah-mudahan ada kebaikan daripada perbincangan kita pada hari ini. Jadi kita mengambil kesimpulan kepada kita memperbanyakkan tasbih. Ini bukan sekadar maknanya kita menyebutkan perkataan tasbih itu sendiri, menjadikan ibadah harian kita tanam pokok. Mungkin kalau orang yang pencen tanam pokok, ataupun orang yang bekerja maknanya lakukan kerja kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ini jadi tasbih kita. Subhanallah. Ada sebarang persoalan ataupun bincangan?
Ustaz, nak tanya sikit Ustaz. Silakan. Mengapa Allah gunakan jumlah fi'liyah kalau benda ni adalah benda yang tasbih itu adalah sesuatu yang sepatutnya kita lakukan dawam kan? Jadi mengapa tidak kita gunakan Allah tidak gunakan jumlah ismiyah? Kalau macam ada menunjukkan ini. Cuba. Ini satu soalan yang sangat baik. Yang menunjukkan maknanya Puan bertanya ni dah sentiasa melalui tadabbur. Ini boleh bezakan antara jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Terima kasih atas soalan. Baik. Yang pertama kita jumlah fi'liyah dia akan membawa kalau jumlah ismiyah tu dia akan menunjukkan kepada sabat, kepada maknanya ketetapan. Tapi kalau jumlah fi'liyah dia membawa maksud kepada tajaddud, kepada sesuatu yang diperbaharui. Ini menunjukkan bila sesuatu yang diperbaharui. Ini tasbih pada Allah Subhanahu Wa Taala sebab dia merujuk kepada keikhlasan. Ada orang yang bertasbih tapi tasbihnya hari ini mungkin ikhlas, tapi esok dah berbeza dari sudut niat dia. Jadi sesuatu benda yang perlu diperbaharui sebab niat itu maknanya dia ada beberapa kategori. Niat dari sudut maknanya permulaan, pertengahan, ini setelah habis daripada melakukan. Ini benda yang sentiasa perlu ditajaddud, benda yang perlu diperbaharui selalu. Jadi maka sebab itu kemungkinannya lah ini pada fahaman umum saya berkaitan dengan jumlah fi'liyah dan juga jumlah ismiyah. Jadi jumlah ismiyah menunjukkan kepada sabat, jumlah fi'liyah ini menunjukkan kepada sesuatu yang bersifat yang diperbaharui. Wallahu a'lam. Baik, kalau tak ada soalan, insya-Allah apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk pada diri saya sendiri. Qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum.